Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Semoga sahabat semua yang tengok video ni Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dunia digemparkan dengan mangkatnya Queen Elizabeth II. Maka Liga Perdana Inggeris pun APL akan ditangguhkan selama seminggu. Media hiburan, media akhbar semuanya akan berkabung disebabkan perginya ratu yang memerintah British itu dan mereka memberi penghormatan. Dan dalam kemangkatan Queen Elizabeth ini yang akan dimakamkan selepas 10 ataupun 12 hari. Dan dalam kemangkatan Queen Elizabeth ni, maka banyaklah timbul persoalan, teori dan konspirasi. Ada yang mengatakan Queen Elizabeth ni adalah keturunan Firaun yang ke-42 dan kematian Queen Elizabeth pun menjadi persoalan terkait dengan tarikh lahir dan tarikh kematian serta umurnya pun menjadi persoalan terkait dengan Illuminati. Dan respon rakyat Malaysia ada yang mengatakan bahawa kita tidak perlu bagi respect kepada British sebab mereka lah yang menjajah kita, dan ada juga yang mempersoalkan mengenai hukum hakam untuk mengucapkan RIP ataupun rest in peace. Adakah boleh memberi ucapan rest in peace kepada orang yang bukan Islam? Sahabat semua, sekarang ni mereka tengah bersedih dan mereka telah melancarkan kod London Bridge is down, iaitu London Bridge is down. Ini adalah kod rahsia yang disebut saat Ratu Queen Elizabeth meninggal. Dan apakah erti daripada kod tersebut, iaitu Operation London Bridge Down? Sebenarnya Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun setelah menjabat sebagai Ratu Inggeris yang paling lama selama 70 tahun. Dan Ratu Elizabeth ini meninggal disebabkan kesehatannya yang menurun dan berada di bawah pengawasan doktor. Dan sahabat semua, raja yang berusia 96 tahun ini telah pun dirundung dengan masalah kesihatan sejak Oktober tahun lalu lagi yang membuatnya sulit untuk berjalan dan berdiri. Keluarga terdekat daripada Queen Elizabeth sebenarnya mereka telah pun bersama-sama dengan Queen Elizabeth untuk menemani Queen Elizabeth di saat-saat akhirnya. Dan Queen Elizabeth telah pun meninggal dunia disebabkan masalah kesihatan. Yang menjadi persoalan itu adalah apakah itu Operation London Bridge is down. Pada ketika Raja George meninggal 65 tahun yang lalu, kod operasi yang digunakan adalah Hyde Park Corner. Sementara untuk Queen Elizabeth, kod yang digunakan adalah London Bridge is down. Dan diringkaskan, The Guardian dan The New York Times, Operation London Bridge is down ni adalah rangkaian prosedur bagaimana berita kematian ratu itu disebarkan kepada orang awam, disebarkan kepada menteri-menteri, dan apa yang dilakukan kepada jenazah ratu tersebut serta proses untuk pemakaman selama 10 hari setelah wafatnya ratu itu. Dan Operation London Bridge is down ini juga mencakup detail mengenai penurunan bendera setengah tiang dalam waktu 10 minit setelah pejabat pemerintah diberitahu mengenai kematian Ratu Elizabeth ini. Dan para gubernur, jeneral dan duta-duta besar daripada Perdana Menteri akan mengikat kain dengan lengan hitam untuk dikenakan di sebelah kiri. Ringkasnya, London Bridge is down ini adalah prosedur untuk menjalani masa berkabung dan transisi ke pemerintahan raja yang baru, iaitu Raja Charles yang merupakan anak pertama kepada Queen Elizabeth, untuk menggantikan posisinya dan sampailah kepada pengebumian. Sahabat semua, kita berbalik kepada hukum mengucapkan rest in peace kepada bukan Islam. Adakah boleh ataupun tidak boleh? Agama Islam tidak menegah umatnya untuk mengucapkan kata takziah maupun simpati kepada keluarga si mati yang non-Muslim. Ucapan seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un buat mereka juga tidak mengapa, kerana maksudnya benar, iaitu kita semua milik Allah dan kepadanya jugalah kita kembali. Sahabat semua, namun pilihlah ucapan yang betul-betul yang tidak bertentangan dengan syarak dan akidah kita sebagai umat Islam. Ucapan rest in peace ataupun RIP yang bermaksud berehatlah dengan aman merupakan ucapan yang sinonim dengan amalan penganut Kristian tatkala berlaku kematian dan banyak digunakan oleh gereja-gereja Katolik dalam upacara pengebumian penganutnya. Bahkan sejak abad ke-8 lagi, tulisan RIP telah pun tercoret di batu-batu nisan kubur mereka. Dan frasa ini juga dijumpai dalam bahasa Hebrew pada batu nisan yang berasal daripada abad pertama sebelum masih di perkuburan Bet Sherin, iaitu di Israel. Dan ucapan doa ini masih digunakan oleh upacara tradisi Yahudi sehingga ke hari ini, sehingga sekarang. Maka ulama berpandangan bahawa frasa ini adalah haram diucapkan oleh umat Islam sebagai ucapan simpati di atas kematian sahabat handai atau sesiapa sahaja dari kalangan non-Muslim, walaupun tidak berniat untuk menyalahi akidah, kerana ucapan dan doa itu sebenarnya baik yang terang ataupun tersembunyi. Maksud hakikatnya ucapan itu bercanggah dengan akidah Islam.
ucapan yang bercanggah dengan akidah Islam adalah haram diucapkan baik secara sengaja maupun tanpa niat. Sahabat semua, sebagai umat Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman kepada adanya alam selepas alam dunia ini, alam akhirat, dan kita percaya juga adanya azab kubur berdasarkan pelbagai nas-nas daripada Al-Quran maupun hadis-hadis daripada Nabi SAW. Makanya kita sebagai umat Islam kenalah mematuhi, kenalah ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama Islam. Dan sebenarnya hanya agama Islam sahajalah yang akan tenang dan selamat di alam barzakh dan di akhirat kelak. Sudah pastinya mereka yang kufur pada Allah dan mengingkari Nabi SAW tidak termasuk daripada golongan orang yang tenang pas kematian. Itulah pendapat ulama mengenai perkara tersebut. Sahabat semua, mengenai teori Queen Elizabeth adalah keturunan Fir'aun, kita juga boleh melihat dan mendengar penjelasan daripada Ustaz Auni, sebab beliau lebih arif dan lebih tahu tentang sejarah mereka. Dan kita boleh tengok daripada channel YouTube Abu Khadijah, dan juga kita boleh tengok dan telah diedit kembali oleh channel YouTube Historical ID. Jadi sama-sama kita tengok keturunan Fir'aun ni. Hari ni hak betul keturunan Fir'aun ialah daripada keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ni hak jadi ketua dia sekarang ialah Ratu Elizabeth tu lah. Itulah ketua Merovingian, itulah asal muasal keturunan Fir'aun. Dia adalah keturunan yang ke-43 sekarang, cicit Fir'aun 43. Jadi bagaimana Fir'aun hadut Mesir boleh sampai ke Eropah? Sebenarnya dia dibawa oleh zaman penghujung dinasti, iaitu dibawa oleh Cleopatra yang bawa. Jadi keturunan-keturunan Fir'aun tu ada sampai masa Cleopatra. Cleopatra ni dikhianati oleh adik dia dibuang di tengah padang pasir. Lalu masa tu berlakulah penjajahan Rom di bawah panglima Julius Caesar. Jadi dia umpan Julius Caesar, dia kahwin dengan Julius Caesar, akhirnya dia balas balik hak adik dia buat. Kemudian dia dibawa oleh Julius Caesar pergi ke mana? Pergi ke Rom lah. Pergi ke Rom telah menghasilkan keturunan tu daripada Cleopatra. Jadi ada pula berlaku clash lepas Julius Caesar meninggal antara siapa? Antony. Ada dua panglima perang. Kalau tengok filem Night in the Museum ke? Hak orang benda-benda museum boleh bercakap, hak Roman dua orang hak banyak cakap tu. Itulah pengganti kepada Julius Caesar tu. Antony apa dah lupa. Mark Antony ni bukan Mark Antony suami siapa? Bukan suami Jennifer Lopez. Suami Jennifer Lopez pun Mark Antony juga. Ni Mark Antony hak lain lah ni. Octavian. Mark Antony lawan Octavian. Lawan Octavian tu dua orang tu, gambaran hak dua orang cakap banyak tu Mark Antony dengan Octavian lah, nak pecah dinding tu kan. Jadi daripada itulah lahir keturunan raja-raja di Sweden, raja-raja di Itali, raja-raja di apa, semua keturunan tu lah. Keturunan Fir'aun hak dibawa oleh Cleopatra. Jadi hari ni hak jadi ketua dan pemangking kepada semua ialah Ratu Elizabeth. Keturunan mereka, sebab tu mereka ni kahwin sumbang mahram. Mereka tak mau keturunan ni terlepas pada orang lain. Mereka kahwin anak beranak, walaupun paling tinggi pun sepupu, jangan kahwin dengan orang lain sebab mereka nak jaga darah ni. Jadi bila sebut macam tu, automatik hak nak menguasai Amerika mesti keturunan yang sama. Sebab tu siapa nak jadi presiden Amerika bukan setakat mesti orang Yahudi, tapi mesti berdarah keturunan Fir'aun. Ingat, selagi anda tak ada darah Fir'aun, tak payah nak lobby saya nak jadi presiden Amerika. Dan jadi automatik Barack Obama adalah cicit Fir'aun yang ke-43 dalam salah silap. Dia geng dia belaka tu. Apa ni sebelum ni siapa? George W. Bush. Kalau belah Clinton dulu isteri dia tu. Sebab tu isteri dia lah ni duk jadi orang besar-besar. Memang ada link geng-geng tu saja. Itulah keturunan-keturunan dia. Tapi hak belah Namrus tang mana? Hak belah Namrus ialah keturunan keluarga Rothschild. Rothschild tu kan, Illuminati hak 13 tu. Hak Illuminati tu pecahan Yahudi 3 tu lah. Yahudi hybrid yang kita sebut Sephardi, Mizrahi, Ashkenazi tu. Dia lahir pula 3 keturunan kan. Astor, Collins,
Bundy, DuPont, Freeman, keluarga Kennedy, Onassis, Lee, Renault, Rothschild, Rockefeller. Okey, ni 13. Astor, Colling, Bundy, DuPont, Freeman, Kennedy, Onassis, Lee, Renault, Rothschild, Rockefeller, Russell, Wendell. Baik, semua tu ada tugas tu. Semua ada tugas. Hak lebih kurang saya ingat, Astor tu dia akan menguasai bahagian sihir-sihir. Hak jenis bahagian kita panggil apa? Manipulasi minda. Kalau Colling ni, kalau Colling dia nanti saya Colling kalau tak media, media saya ingat Colling media, lepas tu Bundy ni bahagian pembunuh upahan. Kalau siapa-siapa dianggap boleh mengancam depa, bawah Bundy tu pembunuh upahan. Kalau Freeman tu bahagian persenjataan banyak. Jadi senjata-senjata anak lantik, cari saintis-saintis anak cipta alat-alat baru, bawah Freeman lah. Lepas tu Kennedy bahagian politik. Kemudian Lee ni bahagian Asia. Keluarga Lee bahagian Asia. Ada bawah kita tu. Kecil bawah kita tu, tak payah sebut lah. Faham-faham dirilah keluarga Lee tu. Lepas tu keluarga Renault ni lebih kepada arak dan rokok. Arak dan rokok keluarga Renault. Rothschild bahagian minyak, Rockefeller bahagian kewangan, perbanking, Russell bahagian makanan. Hak fast food tu lah. KFC, McDonald apa tu semua bawah Russell. Wendell ni bahagian pemecahan akidah. Contohlah kita kata kalau nak buat Syiah ke, nak buat tu ke, nak buat karut-karut tu, Wendell punya kerja. Jadi mereka dah berangkai dah. Lebih kurang lah tu. Nanti itulah 12. Jadi hak nombor 10 Rothschild itulah susu galuh keturunan 6 Rus dengan yang ke sebelah Rockefeller tu. Jadi bergabung dengan Merovingian tadi, membentuklah Freemason dengan Illuminati. Hak ni lah duk kawal kita lah ni. Itulah sistem dia. Jadi faham lah tak? Bila faham, wabillahi taufiq wal hidayah lah. Jadi cukup sekali itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.